Assalamualaikum warahmatullahi penonton-penonton yang dirahmati Allah. Ini video yang keempat yang terakhir. Kontennya berkaitan isu keempat yang dipetik dan dipendekkan dari sesi temu bual bersama saudara Kabul Idris. Selamat menonton. Terima kasih Tuan Moderator. Ini yang penting. Rakyat di dalam mana-mana negara, rakyatlah dia punya asasnya. Rakyat tersebut sihat elok, rakyat tersebut berilmu, insya-Allah negara akan makmur. Sebaliknya, jika rakyat ada masalah, sakit dan macam-macam lagi, kita tak tahulah apa akan berlaku kepada negara tersebut. Baik, kalau kita lihat kepada maklumat yang terkini di Eropah, 18 buah negara, 18 buah negara di Eropah, mereka dah hentikan segala bentuk sekatan yang berkaitan dengan virus corona ini. So ini disebut oleh seorang profesor yang saya petik di sini, Profesor David Heyman. Beliau adalah seorang ahli epidemiologis di London School of Hygiene and Tropical Medicine. So beliau kata di sini, saya terjemahkan di sini, kita kena membiasakan atau menyesuaikan diri hidup dengan virus. Habis. Betul. Itu saja. Ya. Jadi beliau menyebut juga di situ bahawa kerajaan tak boleh terlalu campur tangan soal kesihatan rakyat. Tak boleh berlebihan. Sebab kita kena beri kesedaran kepada rakyat dan rakyat sedar sendiri tentang risiko yang mereka hadapi. Mereka boleh menilai sendiri, insya-Allah. Betul. Mereka ada kemampuan untuk berfikir, mereka ada kesedaran tentang kesihatan. InsyaAllah mereka akan berusaha ke arah tersebut. Ya. Jadi itu apa yang disebut oleh Profesor David Heyman yang terbaru ini, berita yang saya petik. Ya. Jadi selepas 2 tahun kita lihat pelbagai perkara telah berlaku sepanjang 2 tahun ini dan kita berharap tidak berlanjutanlah ke tahun yang ketiga. Rakyat ramai dah dapat berfikir. Mereka tahu, mereka dapat berfikir dan ramai sudah ada idea sendiri. Dan mereka dah bina kefahaman sendiri tentang wabak ini. Mereka dah tahu, mereka sedar. Dan kita boleh lihat kepada komen-komen di dalam media sosial, Facebook dan sebagainya. Rakyat bila komen-komen mereka itu menunjukkan mereka faham. Majoritinya lah. Mereka faham apa yang sedang berlaku, mereka tahu apa yang perlu dibuat. Jika berlaku demam dan sebagainya kan. Jadi rakyat boleh nilai sendiri dan ambil tindakan yang sesuai dengan isu demam ini. Dan kita lihat kes meningkat beberapa minggu lepas ini. Adakah yang demam itu yang belum disuntik sahaja? Saya rasa bukan. Saya rasa jawapannya semua orang tahu. Rakyat Malaysia tahu hari ini yang kena jangkitan itu bukan yang disuntik, yang belum disuntik sahaja. Yang disuntik, yang dah lengkap, yang dah ada booster pun ramai yang kena. Saya rasa ini adalah fakta. Tak ada siapa-siapa boleh nafikan. Betul. Sebab perkara ini berlaku di keliling kita. Macam mana kita tak nampak? Betul. So tak ada isu lagi bahawa untuk menyelamatkan mereka yang belum disuntik contohnya lah kan. Nak kata suntikan ini akan selamatkan yang belum disuntik. Saya tak nampak lagi apa kedudukan kan ataupun asas syur tersebut kan untuk mengambil suntikan. Baik. Dan ada juga yang saya dengar mereka yang telah ambil booster pun dapat demam dan demam mereka lebih teruk berbanding yang tak ambil. Betul. Ini realiti. Saya tak tahulah banyak mana kes tapi memang berlaku yang saya tahu. Kenalan-kenalan kita ramai. Ya, kita tahu. Rakyat tahu perkara ini. Bukan rahsia. Kerajaan tak boleh nak nafikan ataupun nak kata yang sebaliknya kan. Jadi kerajaan tak boleh berterusan menekan atau memaksa rakyat lah. Nak ikut satu haluan saja, ikut satu cara saja, mesti ambil dos suntikan sahaja. Saya rasa tak sesuai lah, tak boleh. Rakyat dah berfikir, rakyat dah tahu. Jadi
Dan satu perkara yang saya nak sentuh di sini berkaitan dengan doktor-doktor yang disebut oleh saudara moderator sebentar tadi. Doktor ini, doktor hospital, kan, doktor kerajaan, kan, umumnya mereka ni dilatih untuk beri ubat. Mereka tidak dilatih untuk nak lihat kepada penyakit tersebut. Nak selidik penyakit, nak tengok punca penyakit. Tak. Mereka lebih dilatih untuk beri ubat. Mereka tengok simptom batuk, mereka bagi ubat batuk. Itu saja. Mereka tak tengok sebab apa seseorang individu tersebut batuk. Apa puncanya sebenarnya. Betul. Ini saya rasa pandangan saya lah. Yang saya nampak lah. Ini adalah apa yang mereka lalui. Latihan yang doktor-doktor lalui macam tu. Mereka kenal pasti simptom, mereka bagi ubat. Mereka kenal pasti simptom, mereka bagi ubat. Itu saja. Mereka tak beri tumpuan untuk nak mengubati penyakit tersebut. Punca kepada penyakit seseorang. So, tak macam di UK contohnya. Macam di UK, doktor akan tanya. Doktor akan duduk dengan pesakit lama. Mungkin 20 minit, mungkin setengah jam berbincang. Dia bukan nak terus bagi ubat. Kalau kita di Malaysia ni, kita pergi jumpa doktor, duduk-duduk tu, doktor tanya apa-apa, kita pun jawab-jawab sepatah dua, terus dia bagi ubat. Habis. Balik, bangun kan. Jadi tak macam itu. Di UK, mereka beri perhatian yang lebih terhadap pesakit. So baik, saya nak bagi contoh satu kes lah. Seorang sahabat saya ini yang mendapat kesan sampingan vaksin. Sahabat saya di USM, beliau seorang yang sihat. Sebelum ni seorang yang sihat, tak ada apa-apa isu kesihatan. Tiba-tiba selepas dos kedua, tekanan darah naik tinggi. Tekanan darah naik tinggi berhari-hari. Tiba-tiba. Sebelum tu tak ada sejarah darah tinggi. Beliau pergi jumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, macam saya sebut tadi, doktor pun bagi ubat darah tinggi. Tanpa berfikir lanjut ataupun tanpa berbincang lanjut, bagi ubat darah tinggi. Alhamdulillah, sahabat saya ni dia balik dan dia buat bacaan sendiri, dia buat kajian sendiri dan akhirnya dia buat keputusan tak nak makan ubat darah tinggi. Okey. Ya, alhamdulillah, dan sudah berbulan. Selepas berbulan, kesihatan beliau bertambah baik, alhamdulillah, tanpa ambil ubat darah tinggi tersebut. Mungkin juga sebab mereka ni dibayar gaji untuk skop kerja macam tu. Kita nak salahkan pun susah juga. Mereka bayar gaji untuk buat skop kerja macam tu, dan kita pun tahu pesakit-pesakit di Malaysia ni ramai kan. Doktor tak sempat nak sembang, nak bercakap lebih lama kan. Tak ada masa nak dihabiskan dengan pesakit kan, sebab ramai pesakit-pesakit sedang menunggu. So kita pun bersimpati jugalah dengan mereka, tetapi saya rasa kita juga bimbang dengan cara memberi ubat yang macam ini. So dengan mudah beri ubat. Kalau kita pergi hospital swasta lagilah, mereka nak bagi ubat lagi banyak. Drug ini bukan satu yang baik sebenarnya kan. So, kita bimbang trend ini kan, trend bagi ubat, dan yang kayanya adalah syarikat-syarikat pharmaceutical lah, kita tahu kan, mereka yang jual ubat. Kaya. Ya, dan kita jadi bergantung. Jadi rakyat Malaysia kan, kita jadi bergantung kepada ubat-ubatan drug ini yang kesan sampingannya macam-macam. Di samping dos suntikan yang kita bincangkan dalam konteks perbincangan hari inilah. Ya, itu saudara moderator.